Kalau hok tak kahwin tak usah duk tunjuk besa lah. Nah, tak usah duk tunjuk besa lah. Dahi duk sujud beres dah. Tangan duduk sedekah beres dah. Mata duk baca Quran beres dah. Tetapi seanggota tak lewat gapo dia. Nah, katanya orang tua, wak kecing saja. Tak jadi apa. Bukan matlamat dia dah. Anggota tu bukan tujuan untuk tu saja. Hak suami isteri. Apa maksud hak? Benda yang kita boleh tuntut tu dipanggil hak. Ni hak saya ni. Awak kena serah lah, ni hak saya, ni milik saya. Maka isteri ada hak yang perlu, yang boleh ia tuntut daripada suami. Dan suami ada hak yang dia boleh minta, boleh tuntut daripada isteri. Maka kita ni orang nak nikah boleh belajar. Orang nikah dah boleh belajar. Orang lepas pada nikah pun nak belajar. Tak ada masalah apa. Bukan kata hamba tak nikah lagi. Persiapan. Kalau orang nikah dah, boleh baiki. Kita tak tahu hak suami tu gapo dia, hak isteri tu gapo dia. Kerana pernikahan ini merupakan ibadat. Pernikahan ini merupakan ibadat. Sekalipun perkahwinan ini terjalin atas dasar boleh kita kata nafsu lah. Kenapa kita berkahwin dengan seseorang perempuan? Tak ada istilah kata hamba nikah kerana nak suruh dia mesil lada ke, nak suruh basuh baju ke, nak suruh lipat kain. Bukan tu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah persetubuhan. Tak ada orang nikah saja-saja nak temui. Hamba tidur sore ada atu, takut ku atu lah. Tak. Jadi tujuan utama di dalam perkahwinan adalah setubuh lah. Maka setubuh ini nafsu lah. Nafsu. Tak ada orang bila-bila berzikir kok. Tak ingat apa dah. Nafsu. Tapi nafsu ini boleh jadi ibadat. Bahkan ada khutbah nikah. Katanya dalam khutbah tu kata an-nikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Nikah itu merupakan sunnah para nabi-nabi. Yakni cara hidup para nabi-nabi. Nabi-nabi kalau nak kepada perempuan dia akan berkahwin. Benda ini memalukan tak? Benda ini merupakan fitrah bagi laki-laki dan perempuan. Maka perkahwinan ini fitrah. Dan agama mengajar macam mana kita nak hidup dengan seorang lelaki ataupun dengan seorang perempuan. Maka nikah itu merupakan sunnah perjalanan hidup para nabi-nabi wa syiarul awliya dan lambang para wali-wali. Berarti nabi-nabi pun berkahwin, wali-wali pun berkahwin. Katanya ulama, semua nafsu mengeraskan hati. Nafsu makan, hati jadi keras. Nafsu kuasa, nafsu pangkat, nafsu goni, semua benda itu mengeraskan hati kecuali nafsu nikah. Nafsu untuk berkahwin itu tidak mengeraskan hati. Kerana nabi-nabi pun berkahwin, wali-wali Allah pun berkahwin. Bahkan Nabi kata an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu merupakan cara hidup hamba. Nabi warak setara mana dia pun zuhud setara mana dia berkahwin. Kerana apa? Kerana kehidupan dan keperluan dan kehendak semula jadi. Lelaki kena hidup dengan perempuan dan perempuan kena hidup dengan laki-laki. Laki-laki tak boleh sempurna kehidupan dia kecuali dia kena hidup dengan perempuan. Dan perempuan tak sempurna kecuali kena hidup dengan laki-laki. Makam yang paling tinggi bagi seorang perempuan bukanlah abidah, bukanlah orang buat taat, tetapi adalah isteri-isteri orang dan ibu-ibu kepada orang. Hak tu makam paling tinggi. Kita duduk tak berkahwin nampak macam tinggi dah. Tetapi nak makam yang lebih tinggi lagi, jadi isteri orang. Barulah kita nampak kita ni setara mana sifat mazmumah kita
ataupun sifat mahmudah kita. Begitu juga seorang laki-laki tak cukup dia kalau dia seorang duduk dalam gua, duduk tapo, nampak macam zuhud, macam tasawuf. Nak tahu dia betul-betul seorang lelaki, sifat mazmumah mahmudah dia tu dah molek dah, cuba dia berkahwin. Seorang perempuan dia kena jaga. Boleh kalau dia jaga seorang perempuan dengan sebaik-baik. Nabi pernah puji sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Kalau di luar kita, Masya Allah, jerit sumuk pun tak mampu. Jerit gajah pun tak mampu. Memang dah jerit gajah tak mampu. Kalau gajah jerit kita, memang tentu dah selok kita. Jerit sumuk tak mampu. Berjuruh nyokecek, lemah lembutnya, sedaknya kecek. Tetapi Nabi puji, seorang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan isteri dia. Dia kecek lagu mana dengan bini dia. Lemah lembut juga ke tak? Nabi kata, aku orang yang paling baik dengan ahli keluarga aku. Aku paling lemah lembut sekali dengan ahli keluarga aku. Aku paling lemah lembut sekali dengan ahli keluarga aku. Maka orang tidak jadi hebat kalau dengan saing-saing kita boleh buah, boleh kecek, boleh gapo. Orang puji belaka. Tetapi isteri kita kata, tak jadi kakak ni. Dia kena bini puji, waktu bisa. Kalau seorang lelaki dipuji oleh bini dia, Allah, tok lelaki hamba wali. Tak usah, orang lain tak boleh bertikah. Kalau bini dia puji. Tetapi kalau saing dia dok puji begini. Tok bini dia kata, kakak ni pukohong. Tak boleh. Dia. Jadi, berkahwin ni, kita mengenai pernikahan ini, ada suku di dalam kitab fiqh berbicara mengenai perkahwinan. Perkahwinan ni tidak lain tidak bukan adalah untuk kita menghala, kita menggunakan satu anggota dalam tubuh kita. Ni banyak anggota kita dah. Tangan, kaki, mata. Ada anggota tu selagi mana tidak berkahwin tak boleh buat ibadat. Anggota apa dia kah? Anggota paling rahsia sekali. Anggota paling sulit sekali. Orang jarang tak luar. Orang susuk kakak tu. Jarang orang buat pergi palasah letak atas meja kau jarang buat pergi jual lagu tu. Barang ni barang pakai 2-3 lapis susuk. Jangan we orang nampak. Ni. Anggota ni akan boleh buat ibadat apabila dia berkahwin. Maka orang yang berkahwin bererti orang sudah dapat buat ibadat dengan sempurna. Kalau tak kahwin tak usah duk tunjuk biasa lah. Tak usah duk tunjuk biasa lah. Dahi duk sujud, beres dah. Tangan duduk sedekah, beres dah. Mata duk baca Quran, beres dah. Tetapi seanggota tak boleh buat apa dia. Katanya orang tua, buat kecing saja. Tak jadi apa. Bukan matlamat dia dah. Anggota tu bukan tujuan untuk tu saja. Maka Allah Ta'ala nafsu kepada lelaki nak duduk dengan perempuan nak duduk dengan laki-laki. Maka nafsu tu semula jadi dan fitrah. Tidak salah, tidak malu seorang laki-laki kalau kata saya berminat dengan perempuan. Tak malu. Tapi kalau lelaki minat dengan lelaki, sudah. Ni jadi pelik pada orang. Jadi tidak salah kalau perempuan kata minat kepada laki-laki. Tak salah. Islam tidak pernah buat perasaan fitrah di dalam tubuh manusia. Tidak serupa dengan agama-agama lain. Agama lain nak koyak tasawuf, kau lagu mana. Sehingga kalau laki-laki tak sestuh perempuan. Tak sestuh gani, tak sestuh. Semua dunia belakang. Tidakkah dia membuat perasaan fitrah dia? Buat fitrah dia mana boleh. Maka agama tidak pernah menolak fitrah, tetapi agama membimbing hati kita, membimbing fitrah kita kepada benda yang Allah Ta'ala redha. Lagu mana kita nak lepaskan nafsu kita dengan cara yang diredai oleh Allah. Satu kali Nabi Muhammad duduk ceramah, duduk mengajar. Maka Nabi Muhammad kata, siapa dia yang tidur dengan isteri, bersama dengan isteri, maka akan dapat pahala. Sahabat pun akak tangis selalu, tak puas hati.
Akak tangan ya Rasulullah, hamba nak tanya. Tanya apa dia? Tadi mu kata ya Rasulullah, tidur dengan isteri ni dapat pahala. Hamba ni masa tidur tak ingat Tuhan dah. Hamba kak. Tak tahu apa, subhanallah, kau tak tahu apa. Nah, hamba nafsu betul-betul pada masa hamba duduk dengan isteri hamba, nafsu semata-mata, tak ada ingat Tuhan pun. Macam mana dapat pahala ya Rasulullah? Kau hamba faham dapat pahala ni kalau kita berzikir, kalau kita selawat, kalau kita ingat Tuhan. Nah, lagu mana kata kalau setubuh pun dapat pahala ya Rasulullah? Hamba tak nampak lagi kata. Maka Rasulullah nak ajar kepada sahabat dan nak ajar kepada kita. Rasulullah kata, wahai sahabatku, kalulah anggota musa ni digunakan kepada benda haram. Nafsu musa ni mu guna mu salurkan kepada benda haram, dosa ke tak? Dosa ya Rasulullah. Maka sebagaimana benda tu kalau guna pada benda haram dosa, kalau guna pada benda halal boleh pahala. Oh, lagu tu ya Rasulullah. Tak syarat ingat Tuhan. Tak syarat ingat Tuhan. Guna kepada benda halal, boleh pahala. Guna pada benda haram, dapat dosa. Oh, sahabat pun nampak dah lah. Jadi, setiap anggota di tubuh kita, keperluan, keinginan dia, kalau kita salurkan kepada benda yang Allah Ta'ala suruh, maka boleh pahala. Maka nikah ni, katanya Nabi merupakan sunnah aulia, sunnah Nabi-Nabi, bahkan sunnah Nabi sendiri. Faman raghiba an sunnati, siapa dia benci, siapa dia tak suka dengan sunnahku, maknanya tak suka menikah. Tanya nak nikah, tak sin nikah. Gapo dia nikah? Nafsu laku-laku. Jadi Nabi Muhammad nikah. Dia rasa dengan tidak nikah itu nafsu. Dia pula lebih tasawuf daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepala segala tasawuf. Orang yang paling kenal Tuhan, orang yang paling makrifat dengan Allah. Hati setiap detik, setiap saat ingat Allah Ta'ala pun berkahwin. Tiba-tiba dia baru nak kenal Tuhan, rasa lebih tinggi pada Nabi Muhammad, tak sim nikah. Benci pada penikah. Macam agama, setengah agama tu melarang ahli agama dia untuk berkahwin. Paderi-paderi tak nikah belaka. Lepas tu berzina tak apa, jangan menikah. Pelik sungguh. Katanya Nabi, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa dia benci dengan cara hidup aku, antara cara hidup aku adalah berkahwin. Siapa dia benci, tak suka, falaisa minni, bukan dia daripada pengikut setia aku. Orang nak ikut Nabi Muhammad kena ikut zahir batin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat gapo dia, ikut belaka kerana padanya ada rahsia. Ingat, setiap satu sunnah Nabi kita faham, kalau tak faham rahsia dia, kita sedar ataupun tidak sedar, apabila kita buat sudah dapat sunnah rahsia dalam tu. Setiap sunnah Nabi ada cahaya yang tertentu. Sunnah ketika ambil air semaya, sunnah ketika semaya, sunnah ketika berkahwin, semua tu merupakan cahaya. Kenapa cahaya? Kerana Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Setiap benda yang berhubung dengan Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Kajian sains menyatakan tubuh kita, sel tubuh kita ini sebenarnya cahaya. Kita besar sel tubuh kita ni, contohnya tapak tangan. Kita besar, akhir sekali tubik cahaya. Maka betul lah dalam hadis Nabi kata, awwalu ma khuliqa nuri wa khuliqa minha kullu syai'in. Awal makhluk yang dicipta adalah nur Nabi Muhammad, kemudian daripada nur Nabi Muhammad dicipta setiap sesuatu. Maka kita mengambil cahaya daripada Nabi Muhammad, semakin banyak sunnah Nabi, semakin banyak kuat cahaya tu. Maka kajian sains kata lah ni, semakin banyak kita berselawat, semakin kuat cahaya yang berada di tubuh kita. Hak tu kalau kita selawat, antara benda yang menyebabkan kuat lagi cahaya yang ada di tubuh kita, iaitu mengamalkan sunnah Nabi. Maka semakin kuat cahaya. Apa maksud?
sunnah Nabi. Semua hak Nabi-Nabi aja, maka ia merupakan hubungan dengan Nabi. Maka cahaya ini kita guna pada hari akhirat. Ada satu hadis Nabi kata, apabila orang mukmin nak melintah api neraka, maka api neraka menyatakan kepada orang mukmin. Orang mukmin ni kuat hubungan dia dengan Nabi Muhammad sehingga mendapat cahaya di tubuh dia. Nuruhum yas'a baina aidihim. Ayat Quran kata dah. Cahaya orang mukmin berada di sebelah depan, sebelah belakang, penuh dengan cahaya. Maka cahaya orang mukmin ini apabila lalu kepada neraka, neraka akan kata, ya mukmin juz fa inna nuraka tudfi'ul lahabi. Wahai orang mukmin, cepat-cepat berlari di atas titian sirat. Kerana cahayamu itu, yakni hubungan kamu itu dengan Nabi Muhammad semakin banyak, semakin kuat cahaya kamu, telah memadamkan maraknya api neraka. Kata api neraka pun tak tahan dengan cahaya orang mukmin. Maka kita nak mengaji kitab khas bab nikah ini antara sunnah Nabi. Tetapi ramai orang nikah tak tahu gapo dia kah maksud pernikahan. Apakah hak seorang isteri, apakah hak seorang suami. Ia tahunya nafkah batin sahaja. Hak tu itik pun tak tahu. Bukan kata manusia, itik pun tahu. Labi pun tahu. Tapi beza kita nikah dengan ayah itik serati bewak kabunnya, kita ada hak kita kena tunai. Kalau kita tidak tunai hak, berdosalah kita. Ada orang badi tak se tunai hak. Ada yang tak se tunai, mu tak se tunai. Jadi sama-sama nak buat dosa. Hak ni satu kesilapan juga. Kita tunai hak kita. Contohnya seorang isteri. Tunailah hak dia sebagai seorang isteri. Sekalipun suami dia tidak menunaikan hak dia. Jangan kita kata suami hamba tak buat ikut. Hamba nak badi tak buat. Sama-sama masuk neraka. Biar. Bahasa jenis tolu. Nak masuk neraka. Dua-dua. Dia nak masuk ikut dia lah. Kita jangan duk ikut dia lah. Begitu juga suami. Kalau isteri kita tak tunai hak dia sebagai seorang isteri, kita jangan marah dia pula kita tak tunai hak kita sebagai suami. Maka biarlah dia tak tunai hak, ikut dia. Hak penting kita buat hak kita.